Itu ceritanya di Semenanjung dan kita terbang ke Borneo bagi mendengar sendiri cabaran pembangunan Sabah dan Sarawak. Bersama wartawan kami Nuzruddin Abdul Razak ada ceritanya. Baiklah, terima kasih rakan setugas di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil. Hari ini kita terbang sebentar di Bumi Penyalang masih lagi untuk mendiskusikan Belanjawan 2023 dan hari ini saya cukup bertuah bersama dengan dua orang tetamu jemputan, pakar ekonomi keusahanan Dr. Muslim Anwar dan ditemani oleh saudari yang cukup cantik Puan Sandra Trinata yang juga pengusaha industri perabot kreatif industri di Serikin Bau bersepadan dengan Kalimantan. Terima kasih kerana sudi untuk bersama kami hari ini di Bumi Penyalang ini untuk mendiskusikan mengenai Belanjawan 2023 dan implikasinya kepada industri kecil dan sederhana secara holistik, bukan saja di peringkat nasional tetapi kepada negeri Sarawak dan apa implikasinya kepada usahawan-usahawan di negeri ini. Baiklah, Dr. Muslim, kita ingin tahu bagaimana implikasi Belanjawan 2023 ini dapat diserap oleh usahawan-usahawan di Sarawak dengan peredaran zaman dan juga pembentukan kerjasama yang unggul antara Malaysia dan Indonesia, kerana kita tahu Sarawak sangat hampir dengan sempadan Kalimantan. Tetapi sebelum itu, kita ingin tahu pandangan doktor sendiri, apa sebenarnya fokus dan juga intipati yang perlu diutarakan dan dikukuhkan oleh Kerajaan Persekutuan melalui Belanjawan 2023 ini. Ya, terima kasih Zul. Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ada memberi gambaran bahawa of course kos sara hidup merupakan satu perkara yang akan dipertimbangkan dan juga digital economy, green economy dan juga untuk small and medium enterprise yang akan kita bincangkan hari ini. Okay. Kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang, okay, pasca COVID-19, mengikut SMA Sarawak Association, statistik menunjukkan bahawa lebih kurang 85% partisipan ataupun usahawan-usahawan under SME ini, mereka bagi mereka hanya half year, okay, ataupun setengah tahun akan datang tahun ni barulah mereka dapat turn around lah dari segi bisnes mereka dan sebagainya. Okay. Maka bajet untuk tahun yang akan dibentang tak lama lagi haruslah memberi penekanan terhadap bantuan yang diperlukan oleh SME ini, di mana establishment di Malaysia ni lebih kurang 98% adalah SME. Okay. Mereka merupakan penyumbang kepada 45% KDNK dan 55% kepada labor force kita. So mereka merupakan backbone kepada ekonomi. Right. So apa yang diperlukan oleh SME pertama adalah bantuan, contohnya dari segi moratorium diteruskan. Mungkin kali ini secara bersasar. Okay, itu nombor satu. Nombor dua, apa yang saya dapat perhatikan berdasarkan data-data adalah bantuan dari segi in term of cash liquidity mereka, bantuan dari segi cash flow pengusaha mereka. So salah satu cara government membantu adalah dengan moratorium. Kedua, sekiranya mereka menyewa tapak-tapak bangunan contohnya yang dimiliki oleh kerajaan, bagilah contohnya kelonggaran untuk membayar deferred payment ataupun discount payment. Okay, itu yang kedua lah. Dan satu lagi yang saya nak highlight di sini dari segi digital economy. Kalau kita lihat apa yang dibentang dalam Belanjawan Negeri Sarawak, salah satu 5 prinsip yang diwariskan oleh Premier adalah digital economy, di mana kita nak jadi by 2030 kita nakkan Sarawak ni menjadi satu hub untuk digital economy. Tetapi agak malang World Bank menyatakan bahawa the digital adoption of entrepreneur di Sarawak ni, di Malaysia agak kurang, lebih kurang 38%. So itu penekanan yang perlu di-highlight dalam bajet ini nanti. Dan juga 38% itu saya rasa perlu dipertingkatkan lagi dengan kerjasama yang unggul, apa yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan dari segi fasiliti. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya dengan Puan Sandra. Berniaga ataupun mengadakan usaha sebagai usahawanlah di sempadan Kalimantan, Indonesia, di Sarawak, di Serikin itu mempunyai cabaran cukup luas. Dahulu dari segi konvensional, sekarang ini gabungan daripada konvensional kepada digitalisasi. Mungkin apa antara cabaran yang mengakibatkan Puan Sandra untuk melakukan transformasi dalam perniagaan itu? Sebenarnya betul kata doktor, memang agak sulit dan juga Sarawak memang untuk secara digital banyak orang yang tidak dapat adopt kerana banyak orang mereka ingin melihat barang tu secara langsung.
Kemudian kita punya daripada segi digital betul bagus kerana kita boleh mempromosikan melalui online. Tetapi untuk dari segi penghantaran ataupun segi produk atau kualiti barang, orang-orang kita ni belum terlalu percaya dengan apa yang mereka belum lihat. Jadi secara langsung mereka ingin melihat barang dan kemudian terjadilah pergerakan ekonomi yang lamban. Jadi mereka menunggu masa yang sesuai dan akhirnya baru mereka pergi ke tempat dan baru ada terjadi bisnes di sana, baru ada terjadi perdagangan di sana, begitu. Dan juga mungkin daripada sudut peruntukan, Puan Sandra sendiri membesarkan kedai itu pasti memerlukan satu sokongan daripada kewangan yang lebih baik dan juga pekerja-pekerja untuk konsisten dan juga kekal relevan dalam perniagaan ini. Bagaimana Puan Sandra menyusun atur strategi ini dan berapa peruntukan yang diperlukan? Apa jenis bantuan yang diperlukan oleh Puan Sandra? Jadi begini Zul, kebanyakan daripada income saya adalah daripada jualan. Jika jualan saya slow, jadi bisnes saya pun tidak berjalan dengan lancar. Jadi seperti contohnya, sewaktu pandemik kemarin, kita banyak buat jualan online kan. Kita banyak membantu orang-orang di sekeliling untuk berjual, kita membeli dengan mereka secara tunai. Kemudian nanti tentu kita memerlukan modal yang sangat besar. Belum lagi kita menaik tarafkan produk yang kita sudah ada untuk masyarakat yang moden begini, mereka tentu tidak mau menggunakan seperti saya kraft tangan yang model lama kan. Kita harus menaik tarafkan, jadi memerlukan banyak biaya di mana kita harus memodenkan apa yang kita buat, di mana kita harus lebih kreatif lagi membuat kita punya produk. Dan juga kita tahu sekeliling kita adalah orang rural area, jadi mereka tidak harus membayar secara tunai. Kemudian seperti yang anda kata, untuk bersaing di dunia digital ini, kita memerlukan banyak kekreatifan lagi agar produk kita sentiasa boleh dijual dan sentiasa ada di pasaran. Jadi apa yang kita perlukan sebagai peniaga seperti saya, peniaga kecil-kecilan di mana saya pun membantu sedikit sebanyak masyarakat di sekeliling saya, kita memerlukan dana di mana government boleh membantu kita, di mana agensi government itu harus turun terpadang, di mana sudah seperti Profesor katakan sudah ada budget kan, sudah ada ini, tapi nampaknya tidak disasarkan kepada semua orang. Contohnya seperti kita yang pedagang kecil, di mana memerlukan sangat banyak bimbingan, banyak bantuan di mana kita boleh menaik tarafkan kita punya perniagaan dan kedai. Jadi saya berharap dengan adanya bajet 2023, dia boleh membantu menyasarkan pedagang SME, pedagang kecil seperti kami juga, di mana agensi tertentu harus benar-benar turun padang, meneliti apa yang ada, kemudian berikan bantuan itu sesuai dengan orang-orang yang harus menerimanya. Dan di sebalik suara-suara Puan Sandra ini, saya pasti ini mewakili lebih ramai ribuan sebenarnya usahawan di Sarawak yang berdepan dengan isu digital. Dan juga bercakap mengenai isu digital, Doktor, fasiliti. Jika kurang fasiliti yang disediakan oleh kerajaan, internet dan sebagainya, maka isu logistik juga akan menjadi salah satu beban untuk perkembangan ekonomi ini. Dan melihat kepada cadangan, mungkin ada cadangan-cadangan yang boleh dikemukakan oleh doktor, bagaimana kita mengurangkan isu logistik ini. Sebagai contoh, di Semenanjung ke Sarawak mungkin kos yang lebih tinggi. Mungkin ada cara lain yang boleh diperkenalkan. Apa yang berlaku sekarang, ada satu kajian mengenai the assessment of readiness of e-commerce in Sarawak, di mana dapatan kajian itu menunjukkan bahawa rakyat Sarawak inginkan functional e-commerce services. Functional e-commerce services. Kalau kita lihat functional e-commerce ini merujuk kepada marketing, finance dan services. So apa yang berlaku pada usahawan dan juga end user ataupun pengguna, pembeli dan sebagainya adalah ada kelompangan di tengah, iaitu infrastruktur tidaklah mencukupi. Contohnya, kalau kita membeli produk, contohnya Puan Sandra yang kita di Shopee contohnya, untuk menghantar akan mengambil masa. Ataupun kalau kita nak membeli produk daripada Lazada atau Shopee, untuk sampai ke Sarawak ia akan mengambil masa seminggu atau 2 minggu. Kadang-kadang lebih sebulan. Kadang-kadang barang hilang. Tapi kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang dari segi pembangunan e-commerce, for the first time di Malaysia telah mencecah 1 trilion ringgit pada 2021.
Maksudnya demand rakyat memang ada. Cumanya bagi kita di Sarawak, infrastruktur in term of logistik tidak memberansangkan. Ini salah satu punca kenapa ada di antara buyer merasakan buat apa nak sibuk-sibuk dengan e-commerce. Kalaulah infra begini pun tak dapat nak resolve. Jadi harapan kita adalah apabila bajet yang akan datang ni, kerajaan mengambil inisiatif untuk improve benda ni, lebih-lebih lagi dengan adanya IKN di Nusantara nanti, right? Whereby kalau kita tengok di Southeast Asia, Indonesia merupakan salah satu hub yang paling penting sekali untuk global market untuk e-commerce dan Indonesia. Okay, kalau dah diletakkan di Nusantara, tidak begitu jauh dengan Sarawak, right? So hopefully kita mengambil kesempatan apa yang ada tu untuk menjadi pemangkin kepada gap yang ada sekarang, iaitu in term of infrastruktur. Okay? Supaya insya-Allah ianya akan seimbang ataupun selari dengan bajet 2023 untuk Kerajaan Negeri Sarawak, di mana salah satu pilarnya adalah untuk digital ekonomi dan kita menjadi digital ekonomi atau powerhouse dalam 2030 nanti. Terima kasih kepada Dr. Muslim Anwar kerana memberikan pandangan dan juga intipati mengenai bagaimana belanjawan 2023 ini dapat disampaikan dan apa fokus yang perlu digerakkan oleh kerajaan pusat agar seluruh masyarakat bukan sahaja di Sarawak tetapi di seluruh Malaysia ini dapat merasai nikmatnya belanjawan 2023 itu. Sekian daripada saya, Nuzul Zin Abdul Razak untuk Sarawak ni.